Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak didik tahun 4 yang cikgu kasihi dan sayangi sekalian. Cikgu harap semua murid telah bersedia untuk meneruskan pembelajaran sejarah bersama-sama dengan Cikgu Norsi. Sejarah merupakan subjek yang mula dipelajari di tahun 4. Subjek ini menekankan terhadap penerapan nilai murni, semangat patriotik, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Penekanan ini perlu bagi melahirkan murid yang berdaya saing dan mempunyai jati diri sebagai warga negara Malaysia yang sayang dan cinta akan negaranya. Pada subjek sejarah tahun 4 ini akan merangkumi tajuk Mari Belajar Sejarah, Zaman Air Batu, Zaman Prasejarah, Kerajaan Melayu Awal dan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, murid-murid semua sudah bersedia ke belum untuk kita meneruskan pembelajaran kita? Okey murid-murid, cuba murid-murid lihat gambar yang cikgu paparkan di skrin ini. Adakah murid-murid tahu apakah peristiwa yang berlaku pada ketika ini? Kalau murid-murid masih ingat, peristiwa yang berlaku ketika ini ialah pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tema kita pada hari ini ialah Mari Belajar Sejarah, Pengertian dan Kemahiran Ilmu Sejarah. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid boleh menyatakan pengertian sejarah, mengenal pasti sumber dalam sejarah dan elemen kewarganegaraan yang akan diterapkan ialah menyatakan kepentingan mempelajari sejarah. Mengenali sejarah. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Okey murid-murid, mari kita ketahui pengertian sejarah mengikut pendapat ahli sejarawan. Okey, mengikut pandangan Herodotus iaitu sejarawan Yunani menyatakan bahawa sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Sebagai contoh ialah pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1942 hingga 1945. Seterusnya, mengikut sejarawan Islam, Ibn Khaldun mengatakan bahawa sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Peradaban adalah kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Seterusnya, menurut E.H. Carr menyatakan bahawa sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Ia memberikan contoh kepada melihat kepada perkembangan Kuala Lumpur dahulu dan perkembangan Kuala Lumpur semasa. Menurut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim menyatakan bahawa sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Sebagai contohnya ialah pengumuman Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir, Melaka, dan juga Majlis Auspisiasi Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Sungai Balang Darat, Muar Johor pada tahun 2019 yang mengiktiraf kecemerlangan murid-murid sekolah ini. Menurut Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim pula menyatakan bahawa sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Ia dicatat di dalam buku Hari Ini Dalam Sejarah. Okey murid-murid,
Mari kita ketahui pula tentang sumber sejarah. Apakah itu sumber sejarah? Sumber sejarah adalah bertujuan untuk memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah. Di manakah diperolehi sumber sejarah ini? Okey, sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contohnya seperti fosil, manuskrip, artifak dan juga dokumen seperti sijil kelahiran. Manakala sumber sekunder diperoleh daripada penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contohnya seperti akhbar, majalah, buku dan juga risalah. Okey murid-murid, sumber sejarah penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Ya murid-murid, cikgu harap murid-murid telah boleh menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah. Murid-murid juga telah boleh mengklasifikasikan mana satukah sumber primer dan yang manakah sumber sekunder. Okey murid-murid, kita sampai di sini dan jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.